Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam madani kepada semua wartawan yang hadir pada petang ini. Saya ingin bagi tahu saya memulakan tugas saya sebagai Ketua Pengarah JECOM pada 2 Februari 2023. Saya gembira dengan tugas itu, tetapi beberapa bulan saya melaluinya. Saya rasa ada tekanan. Tekanan itu mungkin daripada kawan-kawan yang merasakan saya tidak sesuai di situ ataupun saya tidak melaksanakan tugas seperti mana ekspektasi asal. Saya tahu dan saya sedar menerima jawatan ini ekspektasi rakyat cukup tinggi. Ya, untuk JECOM tentunya tidak mengulangi peranan seperti mana yang dimainkan oleh JASA dan beberapa jabatan kerajaan sebelum ini. Saya cuba untuk membuat perubahan, menjadikan JECOM betul-betul sebagai jentera kerajaan, bukan sebagai jentera parti. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan itu biasa dalam memegang sebuah organisasi. Apapun kritikan, komen orang pada JECOM di bawah saya pada waktu itu, saya seal through. Saya hadapi dengan jiwa besar sehingga berlaku pilihan raya negeri pada 2023. Kekecewaan daripada rakan-rakan yang mengharapkan JECOM memainkan peranan yang berkesan itu jelas. Pelbagai kemarahan dilemparkan kepada saya, tapi saya diamlah. Saya diam biarpun saya ada alasan untuk memberitahu kekangan-kekangan yang saya hadapi di JECOM. Okey, masa berlalu, saya hadapinya dengan tabah. Ada cita-cita untuk saya mencari pekerjaan baru. Ada tawaran, ada usaha saya buat ke arah itu. Dan saya fikir kalau saya mau berhenti dari JECOM, biarlah ia merupakan satu soft landing. Tapi pada 13 hari bulan 11 saya dipanggil untuk bertemu seseorang. Saya pergilah bertemu dengan kawan itu, dan dalam pertemuan itu ditunjukkan saya video. Video itu adalah video perbualan lucah saya bersama dengan di sebelah ini. Saudara Wahab yang hadir bersama PC ini pada malam ini. Saya diberi dua pilihan pada waktu itu, sama ada meletakkan jawatan terus ataupun bercuti rehat sehingga tempoh tamat dan meletakkan jawatan. Okey, saya ambil sikap untuk kompromi untuk jaga kesemua pihak tanpa saya bahas apa-apa, ketulinan video, persetujuan kepada apa yang ditunjuk. Saya tak ada bahas apa-apa. Saya kata okeylah, since I'm also planning to go, but I plan to go on soft landing basis. Saya kata tak apa, saya akan bagi notis cukup sebenarnya tempoh yang sepatutnya, dan selepas itu saya meletakkan jawatan. So that's how it happened. 16 hari bulan, pagi itu saya dapat panggilan macam-macam. Agus letak jawatan JECOM. Saya cuba untuk tutup benda ini. Wartawan telefon ada saya layan, ada saya tidak. Tetapi tak sempat lebih jauh pergi daripada itu. Petang semalam keluar satu video yang saya bercakap lucah dengan saudara saya di sebelah. Saya diamlah, biarpun kawan-kawan yang datang, yang maki, yang sokong, itu pelbagai. Resamnya saya terima sehinggalah saya buat PC ni pada petang ini. Apa yang nak saya kata dengan video itu? Pertamanya saya nafikan. Saya ingin katakan bahawa video itu adalah satu yang doctored, satu yang edited, satu yang frame. Yang frame-nya bukan saya yang frame. Mungkin sahabat saya, saudara saya di sebelah ini yang saya anggap macam anak sendiri pun, dia yang frame. So you can ask him questions after this. Lepas itu saya fikir kenapa sampai begini. Kita sudah belajar banyak pengalaman bagaimana seseorang itu jatuh kerana tuduhan seksual. Ini berlaku pada saya. Saya selalu kalau saya mengajar dahulu, saya bagi tahu bagaimana kalau Hitler dia nak menjatuhkan orang, Robert Mugabe kalau dia jatuhkan orang, seks lah.
sebagai satu cara bagaimana ini digunakan. Dan ini kena kepada saya menyebabkan kita bertemu pada malam ini. Yang pertama, yang keduanya saya nak perkenalkanlah. Di sebelah saya saudara Wahab. Trending dia hari ini. Trending dia. Dan dialah yang bersama saya dalam video itu. Di sebelah Wahab saudara Faizal, peguam kami. Saya akan gunakan perkataan our lawyers. So we are here together as a team in order to clear our name. Or in order to give the version of our story. Dia mungkin betul, dia mungkin tidak, but it's always subject to police investigation. Di sebelah saya our senior lawyer saudara Zafli, dan di sebelah saya saudara Arif juga peguam. So we have 3 lawyers here to assist us on any matters that you may raise that we cannot answer, or we are not willing to answer, or we reserve to answer. Dan saya dengan Wahab. So without further ado, saya tak hendak banyak sebab masa kita cuma 1 jam. Saya nak bagi peluang pertama kepada saudara Wahab di sebelah saya untuk berikan apa yang dia hendak bagi tahu. Dan kemudiannya soal jawab dengan saya lah. Saya tidak ada press statement untuk bertulis yang saya prepare, because I'm prepared to answer it verbally like this. So saudara Wahab, boleh apa yang hendak dikatakan pada wartawan kita yang hadir pada malam ini. Baik, terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Wahab bin Abdul Qadir Jilani. Saya hadir dalam sidang media ini adalah dengan tujuan untuk memberikan penjelasan berkenaan penyebaran rakaman video fitnah yang kononnya merupakan perbualan video lucah Datuk Dr. Agus terhadap saya. Saya di sini menegaskan bahawa perbualan video tersebut telah diedit dan disunting oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang cuba menjatuhkan reputasi Datuk Dr. Agus. Komplot untuk menjatuhkan Datuk Dr. Agus ini didalangi oleh individu-individu berjawatan tinggi di dalam JKOM sendiri yang saya namakan sebagai Mr. H. Pada sekitar November 2023, saya berjumpa Mr. H di pejabat beliau. Bermula daripada situ, beberapa pertemuan diaturkan Mr. H, termasuklah saya dibawa ke hotel sekitar Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan individu-individu yang disebut oleh Mr. H sebagai berpengaruh. Semasa pertemuan saya dengan Mr. H, saya telah diberitahu kononnya beliau telah mendapat info daripada pihak tertentu bahawa Datuk Dr. Agus terlibat di dalam aktiviti yang tidak bermoral. Mr. H telah menyatakan bahawa beliau telah ditugaskan untuk membersihkan JKOM dari dalam. Mr. H turut meyakinkan saya bahawa beliau disokong oleh beberapa individu berpengaruh yang ingin menjatuhkan Datuk Dr. Agus, di mana Mr. H menjatuhkan kepada saya menunjukkan kepada saya berbualan WhatsApp beliau bersama beberapa individu berpengaruh yang menyokong beliau. Sebagai pegawai baru di JKOM, saya terasa teruja untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Saya diarahkan untuk membuat satu rakaman perbualan video bersama Datuk Dr. Agus bagi mendapatkan bukti Datuk Dr. Agus terlibat dalam aktiviti songsang dan tidak bermoral. Hakikatnya video yang saya rakam itu adalah video yang tidak mempunyai audio. Saya terkejut apabila rakaman video tersebut telah disebarkan oleh Cik Gubat di laman Facebook beliau. Lebih mengejutkan lagi, rakaman video tersebut telah disunting dan diedit oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan teknik voice over bagi menunjukkan seolah-olah saya dan Dr. Agus terlibat di dalam aktiviti yang jelek dan tidak bermoral. Saya ingin menegaskan bahawa kandungan audio di dalam video tersebut adalah palsu, direka dan tidak benar. Penyebaran video fitnah tersebut bukan sahaja menjejaskan nama baik, maruah dan reputasi Datuk Dr. Agus, tetapi juga mencemarkan maruah saya. Kini saya sedar yang saya telah dipergunakan dan tidak sekadar kambing hitam oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan Datuk Dr. Agus. Sebelum ini saya menyangka saya merupakan sebahagian dari pihak yang benar
yang kononnya benar-benar ingin membersihkan Jecom daripada unsur negatif. Tetapi rupanya saya telah digunakan di dalam komplot keji untuk memfitnah Datuk Dr. Agus. Tujuan saya hadir di dalam sidang bijak ini bukanlah untuk membuat damage control, tapi untuk menjelaskan perkara sebenar kepada masyarakat dan membersihkan nama saya yang kini menjadi tohmahan masyarakat. Keluarga saya juga turut terpalit dengan penyebaran video fitnah tersebut. Saya telah menyerahkan kepada peguam saya senarai nama individu-individu yang terlibat di dalam komplot ini, termasuk beberapa orang individu yang memegang jawatan tinggi di dalam Jecom. Saya telah mengarahkan peguam saya untuk mengkaji sama ada saya boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas Cik Gubat kerana menyebarkan fitnah ini. Akhir sekali, saya ingin membuat rayuan kepada PMX agar mengkaji semula individu-individu yang berada di dalam Jecom yang sekarang ini tidak menjadi musuh, agar tidak menjadi musuh dalam selimut. Sekali lagi, dengan niat ikhlas, saya memohon maaf kepada Datuk Dr. Prof. Agus di atas kesilapan yang telah saya lakukan. Saya juga ingin memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih. Okey, itu kenyataan daripada Saudara Wahab. Cuma sebelum saya buka soalan, saya ingin tanya Wahab sendirilah. Ya, Wahab, adakah apa yang you buat ini daripada tekanan, daripada pujukan, daripada rayuan atau daripada perasaan you sendiri yang you rasa you perlu tampil berhadapan dengan media semua pada malam ini? Saya dengan rela hati, dengan perasaan ya, ialah kita buat benda yang tak benar. Itulah tujuan saya datang. Adakah you dibayar, you diupah ataupun you disogok supaya datang bersama saya pada malam ini? Tidak. Saya just clarify sebab Wahab ni dia panik, dia mudah menggelabah. So I just ask him a few simple questions dan selainnya kalau ada soalan daripada wartawan, saya serahkan kepada Wahab dan anulah ya, kepada peguamnya untuk bercakap. Tak nak tanya saya dulu ataupun nak tanya siapa? Saya terbuka pada soalan. Telah diketahui ataupun masih lagi dalam siasatan? Tak, saya Wahab bagi tahu Mr. H. So I said to him, I advise him accordingly. Don't even reveal the name of the person as yet. Okay, everybody yang ada dalam senarai nama itu semuanya orang yang berpengaruh, orang yang ada keluarga. So kalau you rasa apa yang you buat dah tarnish image you, so just give the names to the relevant authority and let them investigate. And if possible, kalau ada apa-apa yang perlu diambil tindakan, let the relevant authority take the necessary action. Maksudnya Wahab memang ada kerjasama dengan Mr. H itulah untuk... Saya itu Wahab jawablah. Saya diarahkan oleh Mr. H untuk melakukan video tersebut. Maksudnya bila dikatakan video itu diedit, bagaimana kita nak tahu benda itu diedit sedangkan ada suara, ada audio? Video maksudnya tu editing dari segi video tu sebenarnya tak ada audio. Okey, tak ada audio. So editing tu melalui audio tu orang edit audio lah. Mungkin. Mungkin tak, saya tak pasti. Maksudnya bukan suara Wahab? Bukan. Bukan juga suara Datuk. Bukan. Oh, editing tu ialah audio lah. Tapi video tu betul. Video tu bukan video tu tanpa suara. Oh, tanpa suara. Tapi video tu betul. Masa tu berbual apa kalau bukan audio tu yang Berbual santai. Melalui aplikasi FaceTime lah. FaceTime ataupun video call. WhatsApp. Kalau tadi WhatsApp tu video call lah kan? Tanpa audio menggunakan telefon. Boleh ke? No comment. No comment. Pada 13 hari bulan tu kata ada ditunjukkan video Ya. video tersebut adakah orang itu Datuk H atau ada orang lain? Bukan. Ini bukan Mr. H. Saya ditunjukkan video itu oleh orang yang berautoriti. Di dalam Jecom? Bukan ya. Dan saya fikir saya tidak hendak panjangkan. Okey, sebab saya pun sendiri planning untuk go for soft landing. Itu saya plan, saya kata okeylah. Cuma tak saya sangka selepas daripada saya ambil tindakan mudah sebegini, ini yang berlaku. Dan inilah yang menyebabkan saya terpaksa buat benda yang seperti ini. Datuk,
sekiranya kerajaan Madani melalui YB Pamkaja sendiri dah mengatakan yang Datuk tidak tiada kemungkinan langsung dengan kerajaan perpaduan sekarang, adakah sebenarnya tindakan Datuk ni meletakkan jawatan memang tepat pada waktu video tu tersebar, ataupun Datuk memang macam mana saya kata, ataupun Datuk Maksudnya nak dah cover? plan ke untuk Saya plan itu soal lain. Ya, plan Maksudnya itu dah tahu video ni akan tersebar? tidak. Pendidikan ke? Tidak, saya tidak tahu video ini akan tersebar segala macam. Kenal tak siapa Mr. H tu? Kenali secara Saya kenal, tapi I don't think it's proper for us to reveal the name as yet. Secara We rapat leave Datuk it kenal? to the relevant authority to do the necessary investigation. Datuk, kenapa video tu dengan lead masa yang tengok nampak lebih kurang sama dan nampak natural lah the conversation. Macam mana boleh kesan itu ialah edited? Saya ingat bila you tanya begitu, dia ada satu video yang menyatakan bahawa saya apa video itu PM dia tidak boleh terima kritik. Jadi video itu ada suara saya sebiji sama semua dengan lipsnya dengan apanya. Jadi begitulah dalam dunia teknologi sekarang ini, dan saya have no further comment on that. Maksudnya Wahab memang intention untuk buat video tu untuk nak kantoikan Datuk, betul? Ya, diarahkan. Diarahkan oleh Mr. H. Setelah itu bila video tu dah ada, so yang dapat video tu ialah Wahab lah yang screen capture video. Ya. Betul, dan bagi dekat Mr. H. Dan yang menyebarkan tu ada dituduh siapa ke atau Mr. H? Tak sure. Jadi kenapa ada nama Cikgu Bat tadi? Saya tak Apa berapa pasti. correlation Cikgu Bat dan juga video ni? Di kalau perasan semalam lebih kurang pukul 7 lepas maghrib lebih kurang di Facebook Cikgu Bat yang tersebarnya video ni. Tapi ada siasatan tu lagi lah. Dah lodge police report dan bila dekat mana? I've already lodged a police report this evening. Alhamdulillah. Sempat saya sampai ke sini on time selepas I lodge my police report. Balai Polis Kajar. So I have this police report. My lawyer ada dengan my lawyer. Datuk, sebelum ni Datuk memang ada persengketaan ke atau ada terima urutan ke sebelum ni daripada Mr. H tu sendiri ataupun Tak ada. Saya ini orang yang very simple. I was trained to be a politician. Jadi I can absorb kalau tekanan-tekanan biasa, tekanan-tekanan politik apa lagi. Saya tidak ada sesuatu yang saya rasa wow beratnya. Saya tekanan itu kalau saya is just part of the game. Apakah yang dijanjikan kepada Wahab? Adakah jawatan, duit, pangkat? Dan apakah yang dia akan perolehi kalau dia boleh kenakan Doktor Datuk? Kalau dia cerita lah. Dia macam light tapi tak sure. Dia janjilah. Janji tu macam yalah, janji akan bagi apa? janji jawatan. Bukan Jawatan di mana? Di JCOM atau di JCOM. Sekarang you apa jawatan di JCOM? Saya penolong pegawai. Penolong pegawai. So ada janji ada jawatan yang lebih tinggi atau replace Mungkin dia sure. punya. Saya tak sure. Berapa lama dah dekat JCOM, Wahab? Saya lapor diri 1 November 1 November 2023. 16 hari. Baru 1 November betul. Baru 2 minggu. So adakah Mr. H tu merasakan bahawa dia akan jadi ketua pengarah JCOM kalau Datuk turun? Tak sure. Minta maaf. Dia tak cakap macam tak ada cerita lah. Cuma ni komplot untuk jatuhkan Datuk lah dan meminta bantuan Wahab sendirilah. Ya. Okay, Datuk, saya ada soalan Datuk, tapi ni lain sikit. Datuk kan sebelum Datuk mention Datuk akan berhijrah ke Indonesia. Adakah plan Datuk nak pindah ke Indonesia ni akan terganggu disebabkan kes ini? Dia tidak terganggu, but I have decided not to go. I'll face this case until selesai. Kalau saya pergi, saya rasa macam saya lari dari apa yang harus saya hadapi. Ini bukan satu kes yang kecil. Malah kalau dulu saya kata I'm not going to get involved in politics at all, dengan kes yang berlaku ini I may join politics. Berkenaan dengan peletakan jawatan tu, ada clarify Datuk ingin menerima jawatan pekerjaan baru. Boleh kongsi kan? Dia tak relevan lagi untuk kongsi because I am no longer considering to go anywhere.
Kalau saya pergi macam ke Indonesia, pergi ke Nepal, itu untuk holiday. Dato', will you sue Cik Gubat for posting the video? Dia begini, saya dengan Cik Gubat ni dah ada pun isu sebelum ini, ya. Sebelum ini dalam kes dia kata saya ada kereta yang didaftar pada tahun 2009 lagi, nombor AGU 55. Kan kereta itu kereta Mercedes yang dibeli pada tahun 2014 saya fikir. So kes itu kes di mahkamah. So tak relevan untuk saya komen prejudis pada mahkamah. Let's the case goes on. Itu saya saman dia dan let the court decide. Maksud saya untuk posting I leave it to my lawyer to do the necessary legal proceedings should they think that is necessary. So you are maling to sue? Are you thinking? My lawyers will study this case, but I have instructed my lawyer to issue a letter of demand for Cik Gubat if he's the first to publish that video on his Facebook to take it down. Dato', adakah benda ni dah sampai ke pengetahuan atau respon daripada PMX? PMX tidak menghubungi saya. Saya sudah menghantar notis seperti begitu dan saya tidak comfortable untuk berbincang melibatkan PMX dalam soal yang seperti ini. Saya kira ini tidak level yang sebegitu. Ini level-level JECOM, level-level jabatan, level-level jadi ketua pengarah, level-level tidak puas hati dengan prestasi saya di JECOM. Saya fikir dia di tahap itu. Dan all this while kalau saya dengan PM PM tidak ganggu, bagi otonomi pada saya untuk laksanakan tugas saya yang sepatutnya. Jikalau pun ada sedikit kekecewaan, mungkin kerana pengaruh-pengaruh yang kuat adalah selepas pada PRN 2023. Dan saya fikir apa yang ditegur itu substantif untuk JECOM buat perubahan. Ya. Adakah anda akan menyaman juga individu lain seperti Papa Gomo yang menyiarkan benda ini atau individu lain yang mungkin dalam pertimbangan? Masih dalam pertimbangan. Wahab, untuk plan untuk frame tu berapa lama dia buat? Masuk baru 2 minggu kan, berapa lama dia approach Wahab untuk buat video tu? Tak lama. Berapa minggu? Dalam 3-4 hari macam tu. Dalam 3-4 hari. Apa yang menyebabkan Wahab percaya pada Mr. H ni sampai boleh bekerjasama dengan dia? Sebab yalah, saya baru dalam JECOM dan saya naif. Boleh tahu umur awak? 33. 33. Dan sebelum ni dekat mana? Ya? Sebelum JECOM awak dekat mana? Saya buat bisnes. Bisnes apa Bisnes? Bisnes makanan. Berkeluarga ke Cik Wahab? Ya? Dah berkeluarga, anak 4. Encik Wahab, dikatakan Encik Wahab adalah sebenarnya naib ketua AMK Kuala Langit. Ya? Naib ketua AMK Kuala Langit. Hulu Langit. Wahab, apa yang membuatkan anda rasa macam hari ini terasa macam remorse, rasa macam yalah dah berkomplot, kemudian rasa macam mak menyesal hari ini saya nak keluar dan saya rasa benda ni saya buat satu penganiayaan kepada orang dan benda ni saya sedar yang benda ni saya telah dikambing hitam macam dalam sidang media yang saya cakap itu. Itulah. Itu yang membuatkan saya hadir. Datuk sendiri ambil tindakan tak terhadap Wahab? Wahab ni naif, ya, anak kecil. Jadi penyesalan dia, desakan dia untuk saya muncul bersama dengan dia dalam sidang ini pun saya rasa satu keberuntungan. Cuma satu kerugian saya yang dia akan kekal dan hitam selamanya dalam sejarah hidup ialah my image has been tarnished badly. Dan itu kalau ada penyesalan tu saya serahkan pada Wahab kemudian. You said that you will join politics because of this. I may. Saya sebelum ini kalau orang tanya saya, are you going to join politics? Saya akan cakap saya dilahir untuk menjadi Alex Ferguson. Saya tidak dilahir untuk menjadi David Beckham. Tapi dengan keadaan seperti ini saya rasa saya mahu bermain bola itu. Hopefully I can be a good striker. Datuk, sebelum ni tadi saya ada mention YB Fahmi Fahmi sendiri dah tahu perkara ini. Mungkin dia ada personal
Datuk ke? Macam mana? Tak ada, tak contact personally. Mungkin dia malu, mungkin jaga aib, mungkin mau beri sokongan dari jauh. Tak ada apa-apa. Cuma nak kata bahawa saya tidak lagi bersama dalam kerajaan Madani. Saya akan berkuat kuasa pertakan jawatan saya mulanya pada 15 Disember. Saya sudah tulis semula surat itu kerana tempoh cuti saya hanya setakat 11 hari dan saya akan berkuat kuasa pada 4 Disember. Dan Datuk berhenti daripada jawatan JECOM ni, KT JECOM, apa plan Datuk seterusnya sebenarnya? Apa dia? Apa plan Datuk sebenarnya? Kalau Dunia ni luas. Dunia ni luas. Saya ada ilmu. Saya yakin dengan ilmu saya. Saya ada pengalaman. Saya yakin dengan pengalaman saya. Saya ada kebolehan. Saya yakin dengan kebolehan saya. Sebab itu saya bagi tahu pada semua anak-anak murid saya sebelum ini. Atau wartawan-wartawan ini pun yang ada di hadapan ini. Make sure that you have knowledge in order for you to survive. Jadi kalau you ada benda itu, you yakinlah di mana pun you boleh buat kan. Jadi apa perancangan ke depan? Satu, memikirkan untuk belajar politik, terjun politik. Yang kedua, meneruskan kerjaya saya sebagai menulis buku. Banyak catatan yang boleh dibuat. Pelbagai. Dunia ni jangan kita pandang dia sebagai kecil. Ya. So what was the actual conversation if the video was uploaded without? Betul. Pardon? What was the actual conversation between you and Wahab? Ya Allah Akbar, takkan nak cakap benda dalam katil. Conversation yang santai-santai. Maksudnya tak ada langsung. Seorang bapa dengan seorang anak dia boleh cakap pelbagai-bagai. How are you? How's your family? How's your life? Macam mana Datuk dengan Wahab nak buktikan bahawasanya video tu adalah let the police investigate. How could that was the accusation against us? Okay, jadi the police will do the necessary investigation. Maaf saya dah tak terus, tapi ada this one particular moment where you approach your phone and then you said to kiss on the lips. So what were you saying? Itu tak ingatlah. You go into a very specific detail. It's okay. Jangan rasa bersalah untuk bertanya. So sampai pukul 1 jam sampai jam 9 ini waktu you untuk bersama saya. Tak ada cakap perkataan begitu. Tak itu yang isu itu memang tak ada. Tak okeylah kalau kita andaikan bercakap. So any benda yang salah, any criminal offence on that, any sexual assault on that. Saya tak nampak pun sesuatu yang perlu diperbesarkan pada isu-isu yang sebegitu. Saya ni kepada semua orang, kalau saya bercakap sebagai sayang je. Sungguh. Prof, Prof rasa ada usaha-usaha dalaman yang Prof sebut tadi tentang orang nak take over dan sebagainya. Usaha tu baru sekarang ini ataupun dah lama atau sejak? Saya fikir tidak adil kalau saya kata ada usaha-usaha dalaman begitu. Sebab saya sendiri secara personal saya tak rasa pun. Kalau orang kutuk, orang kritik, orang bantai, that's normal. Tapi kalau ada usaha nak berebut kuasa tu, saya tidak fikir sampai ke tahap itu. Jika ada, it's not my problem. Kawan-kawan punya masalah. Sebab tadi kata Mr. H tadi adalah orang yang berada. Itu Wahab. Ini saya. Jadi saya rasa kalau nak samakan saya dengan Wahab dalam jawapan ini, I don't think that's right lah. Jadi sekarang dia tanya apa yang saya rasa. Saya tak rasa apa-apa. Kalau dari segi nak ambil kuasa, ambillah. Dan saya tidak fikir PM begitu. Jadi ini ada konspirasi. Kalau kita kata konspirasi lah, ada antara kawan-kawan yang merasa tidak puas hati, tentunya pada prestasi JECOM, kepada arah tuju JECOM yang dilihat tidak membantu kerajaan. So ya mungkin begitu. So kalau saya nak komen kepada pendapat-pendapat yang sebegitu, I don't think it's fair. Not fair to me and not fair to my other friends. Wahab, itu adalah perbuatan pertama kali ke ataupun pernah sebelum ni Banyak video kali. call dengan Banyak kali. Banyak kali. Wahab ada tak dia bagi tahu arah tujuan maksudnya video tidak ambil tu kenapa, sebab apa, adakah ada tak dia orang yang minta video tu, dan siapa yang minta video tu in the first place, yang minta recording tu, ada tak? Mr. H lah. Mr. H. Dan dia ada bagi tahu tak kenapa dia nak minta video? Dia kata dia nak try. Tak ada. Dia tak cakap macam tu. Maksudnya bukan rancangan lah, dia suruh saja, tapi dia tak cakap video tu untuk apa tak ada.
Zilari, tadi kata ada sudah banyak kali Untuk video jatuhkan. call dengan Profesor. So, adakah ini first video yang awak record so bagi Mr. H? Macam mana? Is it this is the first video that, because you say that you got so many times video call with Professor. Okay. So is it the first video that you record to stand up? Untuk record tu first time lah. First time lah. record. Wahab dan Datuk Nak reveal nama Mr. H tu Apa dia? Reveal nama Tahu Mr. dia. H. Janganlah kita tanya benda-benda yang sebegitu. Kita Wahab, Wahab bagi tahu saya apa ceritanya. But I advise him, let's reveal to the relevant authority during investigation. In time. Wahab sebagai penolong pegawai kan, adakah ini kelakuan biasa Datuk dengan pegawai-pegawai yang lain? Saya dengar pegawai itu pada saya tu very common. Maksudnya selalulah buat FaceTime atau call WhatsApp video dengan pegawai-pegawai yang lain juga, atau dengan Wahab saja, ataupun Biasa ada saja istimewa untuk Wahab? urusan kerja di mana-mana tu biasa saja. Saya tak nampak dia Wahab ni anak kecil je pun. Yalah, sebab dia baru lagi bekerja. Jadi, Anak sulung saya pun lebih tua pada Wahab ni. Apakah status istimewa untuk Wahab boleh? Tak, what do you want to tell me now? Is just this the first time that I did a video call with others or what? Macam nampak strange soalannya. So just video call is with everybody. With my pengarah, with my staff, with my friends. I think it's just normal. There's nothing offense kot. Tapi dia pangkat macam sorry pangkat bukan pangkat yang tinggi, dan lagi dia baru employee baru ke. So pengarah selalu adakah itu common ke? You boleh video call, macam saya boleh video call, saya bos tapi saya masih baru. Adakah itu common? Wahab ni dia naif lah. Dia naif, dia anak yang apa ya, yang ada keperluan family yang sebagai seorang nasihat, I don't think benda yang pelik pun. Saya rasa macam soalan macam you still thinking on the very what to say, negative perception, like that. I don't think. Siapa yang call siapa? Datuk ke atau Saya call Wahab, ada Wahab call saya ada. Yang video tu? Video itu saya call Wahab ya. Saya call Wahab. Saya call Wahab. Datuk, have you passed the actual audio of the recording? Reaksi keluarga. Apa dia? Reaksi keluarga selepas berita ni tersebar. Siapa pun yang menghadapi benda seperti ini tertekan. Termasuk anak-anak lah Datuk. Anak-anak. Siapa pun yang ada emosi, ada perasaan, ada akal, ada fikiran. Melainkan itu ayam itik. Wahab, kan? Actual recording tu Wahab dah pass dekat pihak polis kan? Actual recording yang call tu? Tak. Belum lagi. So lepas ni Datuk, kalau ada macam contoh Dah gini, don't scramble. Take a cue and we go one by one. We still have time. I'm here to answer your questions. Don't worry. Saja yang dah buat laporan. Pihak Wahab belum lagi Akan menyusul. Bila? Esok. Belum, tak sure lagi, tak pasti lagi. Wahab akan buat laporan atau tidak, dan kalau nak buat bila? Mungkin akan diputuskan dalam sehari dua. Okey Datuk dan Wahab, saya minta tanya, ada tak kalau lah kan macam orang kata netizen meminta Datuk dan juga Wahab membuat sumpah laknat, Datuk dan Wahab patut tak buat atas video ini? Ya Allah Akbar. Dia sumpah laknat, main lagi benda-benda seperti ini, ya Allah. Let's move on to another level of questioning lah. Dah berlaku lepas satu. So maknanya Wahab dengan Datuk Agus tak pass lagi dekat polis the actual recording, voice recording to the police. Saya tak ada record. Because that might be doctored as well before you pass. Saya tak ada record apa-apa. Saya mungkin Wahab lah. So the actual recording belum lagi pass. Dia akan dipas masa Wahab lodge. Ada lagi ke recording tu with you? Tak ada dah. Maksudnya Wahab je lah yang tahu recording tu editing ke tidak kan? Wahab je yang tahu, betul tak? Ya, betul. You tanya Wahab banyak-banyak, pening Wahab. Okay, Wahab. Just cool down and put the questions to me first lah. Let him calm down. Okay, dan you sebut Mr. H. Tapi ada senarai-senarai lain kan?
Ada huruf lain ke dalam istilah? No comment. Jangan tanya spesifik dan perangkat Wahab lah ya. Mr. Is. Gurau. Wahab lepas ni akan terus kat Genkom ke ataupun macam mana, ada perancangan lain ke? Saya tak sure. Datuk, jika benar Datuk tidak bersalah, kenapa Datuk menutup akaun Facebook Datuk ya? Saya tutup Facebook saya itu sebelum daripada itu. Saya tutup Facebook saya itu saya rasa sebulan lah. Ataupun bila? Sebulan lebih. Lama-lama. Sebab Facebook saya kena hack masuk filem Blue semua dalam tu. Saya pun kena. Jadi saya tutup. Malu diri sendiri. Tapi saya tahulah kawan-kawan tahu itu bukan saya kan. Jadi kalau ada perbezaan politik, itulah pada kawan-kawan saya ambil kesempatan ya. Kalau ada perbezaan politik, jangan sampai ke tahap itu. Just glorify differences. You tengok kalau saya orang maki, saya orang kutuk saya, ada saya maki balik, ada saya kutuk, tak ada pun. I just take it as part of the game. You kenal itu Mr. Hersha? Kenal. Saya kenal Mr. H. Saya kenal nama-nama yang disenaraikan oleh Wahab. Jadi isunya itu lagi spesifik. So biarlah kita serahkan pada biarlah Wahab diinterview. Wahab jawab kepada polis and let police do the investigation. Saya kalau saya jawab, I'm not in a position to tell you because I don't know. Wahab baru 2 minggu kan kerja. Orang yang sama dia bertanya, ada soalan daripada wartawan lain tak? Dalam konteks untuk kerja ataupun saja bertanya khabar? Dia bekerja dan bertanya khabar. Sebab saya ni kalau tanya saya sebelum ni bank, saya memang dengan bos-bos lama, kawan-kawan saya ni dikenali sebagai ramah. Banyak bersembang, banyak bercakap. Maksudnya Wahab friendly saya memang kalau tanya orang kenal. Anggap gini saja sayang. Anggap Wahab itu macam anak saya saja. Sebelum Wahab join Genkom dah kenal Datuk Agus ke macam mana? Saya memang kenal, pernah kenal tapi tak rapat sebab kita belum kerja. So call tu just nak cakap saya dah masuk situ ke macam mana? Dia borak santai dah masuk dah pun. Dah masuk dah. Wah. Ada beberapa macam contradiction lah daripada awal cakap sehingga sekarang. Pertama sekali tadi you kata you dalam mission untuk mengkantoi kan lah Prof kan. Tapi dalam video tu yang main peranan banyak adalah Prof. Kemudian yang Prof pula cakap yang call tu, yang initiate call adalah Prof. So ada macam boleh terang. Kalau ikut bukan contradiction sebab video tu panjang. Yang kalau tengok yang dikeluarkan oleh Cikgu Bat tu dia macam dah dipotong. Itu panjang tu. Cik Faizal, apa tindakan yang mungkin boleh course of action selepas ini kepada pihak-pihak? Baik, kita menilai dan meneliti semua nama-nama yang diberikan dan kaitan antara satu sama lain. So di peringkat ini of course kita baru menerima arahan untuk mengeluarkan satu notis tuntutan terhadap Cikgu Bat in which civil lah, tindakan civil. Dan untuk Wahab sendiri kita masih lagi meneliti sama ada kedua-dua kawasan tindakan itu kita akan mulakan jenayah dan juga civil. Jadi kalau selepas inilah kan, kalau ada pihak pakar forensik nak tahu keturunan video ni, adakah Datuk dan juga Encik Wahab ready dengan apa hasil yang akan keluar? Dia begini, bila saya kata I've lodged a report and I leave it to police investigation. So for whatever it may come, you have to be ready. And similarly it goes to Wahab. So Wahab dah buat such a very serious statement. So he has to be ready to face the investigation. So soal tujuan Datuk Profesor Agus buat report ni adalah untuk dapatkan kebenaran. That's why dia suruh polis siasat. That's why dia akan beri segala kerjasama on his part. So pulang pada pihak kuasa. Ya.
penularan Daripada mana ni? Cosmo. Ah. Hadis daripada Cosmo. Penularan video ni orang kat luar sana correlate juga dengan prestasi Dato' Agus sepanjang jawat pengarah JKOM. So how would you define your prestasi sepanjang di JKOM? Dia prestasi dinilai oleh bos. Ya, okey. Kalau I were to define my performance in JKOM, saya fikir pada perubahan yang dibuat. Pertamanya antara JKOM sebagai alat parti, JKOM sebagai alat kerajaan. So you have to define between the two lines. Mustahak kan? Saya JKOM sebagai alat kerajaan. Setengah memahamkan JKOM sebagai alat parti. Itu saya define itu clearly. Yang kedua, macam you all ni semua ni wartawan ni tidak faham antara tugas komunikasi community dengan komunikasi strategik. Itulah masalah paling besar yang saya hadapi. You rasa saya kawal media? Ada ketua-ketua editor di sini saya pernah telefon, saya boleh kawal. You kata saya kawal cyber trooper, you name me one or two cyber troopers that you can bring and show me that they are under me? Ada. Saya nak menjawab media itu, jawab tuduhan ini. Itu bukan komunikasi community. Ya, so beza dulu antara strategic communication and communication community, only then you akan faham di mana cabaran saya sebagai yang saya lalui sebelum ini. Saya ini buat program ketemu rakyat, berikan pendidikan politik, ya, menyampaikan dasar-dasar kerajaan, memahamkan tentang madani, memahamkan tentang patriotism, tentang kenegaraan. So tak adalah benda-benda yang begini. Dan itu yang ramai yang tidak faham. Dan berterusan akan ditanya. Sebab itu selepas ini, siapa pun yang mengganti saya, kalau punca kuasa baru, kalau bidang kuasa baru tidak didefinekan dengan jelas, pada siapa pun KP, persepsi ini akan selalu ada. And you are not being fair to the new KP. Jadi you wartawan ni kena faham. Komunikasi community, you define it accordingly. Komunikasi strategik, you define it accordingly. Only then you are on the right track. Kalau tidak, you yang duduk bakar sana, bakar sini, bakar sana, bakar sini. Letih. Jadi saya dilihat sebagai tidak berprestasi dari segi itu. So be it. Tetapi apa yang saya puas bila saya boleh membantu orang. Saya puas bila saya boleh menyebarkan kasih sayang, perpaduan itu kepada rakyat. Saya selalu bagi tahu, ini kalau kita nak bentuk satu bangsa Malaysia yang bersatu, this is the time. This is the time. Ya, semua parti bergabung bentuk kerajaan madani, semua bekerjasama. Kalau kita di acuan yang betul, kita ke arah mencapai impian mewujudkan satu negara bangsa yang kita namakan Malaysia. Dan sebab itu saya bagi tahu kepada kawan-kawan dalam setiap ceramah saya, jangan hanya fahamkan bahawa kalau kita nak mencapai kestabilan politik yang you dambakan sekarang, mesti ada racial harmony, mesti ada unity antara kita, baru kestabilan boleh tercapai. No, dalam hidup ni saudara-saudari, PC ni sekalipun, when you talk about politics, yang penting sekali dalam hidup, nak mencapai apa sekalipun is wisdom. You tanya soalan, you kena ada wisdom, kena tanya soalan. Saya nak jawab soalan you, saya kena ada wisdom nak jawab soalan ni. So benda-benda yang sebegitu cakap benda ni tak habis. Wahab, maaf saya nak tanya kita okey, masa ada 10 minit lagi. Masa buka video call tu Wahab pakai baju ke tak? Tak pakai baju. Saya sebenarnya Wahab, saya sebab rasanya semua orang tahu kalau kita buat video call, lepas tu kita record, dia akan keluar audio. Macam mana Wahab boleh bagi tahu? Dia tak kalau memang saya kalau pakai iPhone, kalau record, dia ada bila kita hold dekat screen recording, kita kena pilih antara WhatsApp mana? Technical part of it. Dia ada memang ada technical part. Kita boleh record kat WhatsApp, ada audio tu masuk. Kalau kita video call, kita tekan audio recording kat WhatsApp, so masuk audio lah. Kalau WhatsApp video kan? WhatsApp. Oh, maksudnya memang masa buat tu tak ada audio? Tak ada audio. Tempoh video yang sebenar tu sebenarnya lebih daripada berapa minit? Saya tak pasti. Saya tak pasti berapa minit.
Wahab, video tu rekod dekat mana time tu? Macam mana? Lokasi ya dalam kereta. Lokasi dekat rumah. Dekat rumah. Dekat rumah. Datuk dekat hotel mana time tu? Itu biar saya serahkan pada police investigation. Okey. Nah. Daripada mana pula ni? Aduh ha. Cepat, kita ada berapa minit lagi saja lagi. Sensitif sikit pun nak tanya. Daripada mana ni? Daripada mana? Sinchu Delhi. Okey. Boleh Pro selama Pro yang explain banyak, so saya tahu tadi Pro kata dia you treat him as a anak lah macam tu. So boleh macam tu kata Pro memang tak suka lelaki lah. Ya Allah Akbar. Ya, so kita cepat clarify that is the thing. Kenapa tanya pada sexual orientation, tanya pada apa? Is that relevant questions for me to answer? Because that video is now you come to deny it. So that is the important things because that video so tak begini. Menarik juga soalan tu. You pergi tengok sekarang ini dah berapa kes liwat, dah berapa kes benda-benda seperti ini berlaku selain daripada saya dengan Wahab ini sahaja. So that answer the questions. Dato', since Wahab is like a son to you, is that why you were talking to him while laying down also? Apa dia? Body language Dato'. Your body begitu language. santai. Since Wahab is like a son, is that why you were so casual? You were laying down on the sofa. Jadi kalau bercakap dengan anak kena marah ke, kena kasar ke? Since Wahab is technically your subordinate, so usually you talk in a normal formal manner, mah. Saya ada video tu dapat sebenarnya ya. Saya tidak saya nak tengok pun saya tak tergamak sebenarnya. Saya dengar bahasa-bahasa lucah, saya pun tidak tergamak tengok. But to me whatever you want to say about that's just normal to me, normal to me. You dig tu untuk mencari semua yang negatif. So my answer is very simple. Let leave it to the police investigation. Sorry. Daripada mana? Daripada Malaysia. Nantilah, jangan scramble, bagi dia dulu give. Ya nantilah dulu, dia nak tanya soalan aduh. Okey, ada 3 soalan lagi sempat. Tadi Wahab ada cakap yang Wahab ditugaskan untuk menjatuhkan Prof oleh Mr. H. Tapi tadi dalam kes tadi Prof cakap Prof yang call Wahab dulu. Dan itu okeylah kalau itu saya kata Wahab dulu ke saya dulu. Itu kan tak sure pun yang itu. Tapi kalau nak menjatuhkan saya tak tahu pun Wahab nak rekod benda itu untuk menjatuhkan saya. I'm not even in position. I didn't know that that call was meant to jatuhkan saya, to be recorded, to jatuhkan saya. Saya pun tak tahu. Jadi bukan Wahab, tapi tadi bukan Wahab yang cakap dia nak tanya khabar, nak check in dengan Prof Agus semua. Dia mungkin begitu. Jadi you tanya benda yang sudah berlalu, siapa mula dulu, saya tanya you telefon 3 hari lepas dengan orang itu. Siapa mulakan, you dulu ke siapa dulu? Benda tu kalau terlalu jadi very technical and very specific. Ya. Datuk, apakah Datuk harapkan Datuk nak tanya, apakah yang Datuk harapkan melalui sidang media hari ini dan apakah Datuk mahu kes ini dilupakan oleh rakyat atau sebenarnya, dan seterusnya Datuk sangat lihat sangat tenang walaupun isunya agak berat dan mengaitkan untuk Datuk sendiri. Itu saya nak jawab juga tapi saya nak bagi dia dulu sebab you jump the queue. Datuk secara peribadi Datuk dah melihat sepenuhnya video tersebut ke? Dan mendengar dengan teliti tak video-video setiap Dia teliti tu bukan nak kaji TC sayang. Dengar tu cukup lah. Dimarah isteri, anak-anak dah besar kan. Tapi itulah kesan daripada satu perbuatan. Bila kita buat, kita rasa yes jatuh. Maka jatuhlah orang itu. So what do you gain out of it? You think people cannot retaliate? People cannot respond? Ini kalau cerita ini dibawa jauh-jauh, dia akan jadi jauh. Jadi itulah peringatan untuk kita semua. Ya, peringatan untuk kita semua. So I come back to your question. Apa tadi? Soalan dia, apakah yang Datuk harapkan melalui sidang media ni dan adakah Datuk mahu kes ni dilupakan oleh rakyat atau apa sebenarnya? Dan ketika ini pun kita lihat nampak Datuk sangat tenang walaupun isunya agak berat dan mengaitkan Datuk sebenarnya. I want justice. I want this to be investigated. I've instructed my lawyer to take necessary legal actions. Rakyat lupa. Dan dia lupa tu tak akan lupa. Dia sudah menjadi sejarah.
dia sudah tarnish. Jadi just move on with life, but you fight for what you think is right and good for you. What's your advice to the next head of JCOM? Since you Dan saya beritahu itu sajalah, rakyat kena to the new KP. Saya beritahu itu sajalah, mana rakyat kena faham antara tugas JCOM sebagai komunikasi community dan komunikasi strategik. Rakyat kena faham itu supaya be fair to the new KP. And then kalau nak harapkan bahawa JCOM main peranan yang lebih agresif, JCOM perlu diberi apa yang panggil punca kuasa baru. Because punca kuasa baru itulah akan membawa JCOM perlu berubah. Kalau sekarang ini apa fungsi JCOM? Untuk melahirkan masyarakat berbudaya ilmu, berkemahiran digital, berjiwa patriotik. Itu sahaja. Sebab itu Wahab dah bersedia ke nak paparkan video sebenar yang dikatakan yang ni editing, yang tak edit tu boleh mungkin akan dipaparkan. Saya kita no comment. Will you be willing to sit with audio and identification experts untuk video tu? Saya sudah serahkan kepada siasatan polis ya. Jadi soal willingness itu tidak timbul lagi lah. Bila kita dah buat benda seperti ini, kita kena tertakluk pada kerjasama dan kita kena bagi kerjasama. Ya. Daripada mana? The Star. Ini last question ya. Last question. Adakah Datuk setuju bahawa your fondness with your subordinate Wahab has been exploited to actually sabotage your position in JCOM? Dia bukan maybe jawapannya. Saya setuju. Wahab telah digunakan untuk menjatuhkan saya. Dan Wahab kena bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Dan saya harap penjelasan yang Wahab berikan tadi itu telah menjawab apa yang you tanya. Sekejap. Jadi Wahab setuju tak dengan apa yang saya jawab itu? Saya setuju. Okey. Ini last question lah ya. Last question. Datuk, Mr. H tu adakah dia di kalangan, dia JCOM tapi adakah dia ada dalam kena parti? Itu nombor satu. Yang kedua, video tadi kata dia kata takkan paparkan ke macam mana, dah delete kan tadi Wahab cakap. Maksudnya video yang original tu ada pada siapa? Saya tak Mr. H original ada pada Mr. H. Maksudnya yang kedua tadi, yang tadi saya nak tanya tu ada kena mengena dengan politik yang ada politik. Kita tak sah. Kalau saya bagi specific question like that, you akan tahu orang yang berkenaan. Saya rasa tidak adil saya buat tuduhan sebegitu, kenyataan sebegitu dikala dia tidak ada untuk membela diri. Jadi apabila dia tengok, dia merasakan bahawa wow, begini, kita tengoklah reaksi seterusnya. Ingat dalam hidup ini ada aksi, ada reaksi. Dan apa yang saya muncul pada hari ini adalah hasil daripada aksi yang dibuat oleh seseorang, maka ini reaksi kami. Hari malam ini kami beraksi begini, akan ada lagi reaksi. So it will never end. Tetapi I would like to just make a very final statement. I wish the actors, not the culprit lah ya, who created this fiasco be identified by the police after Wahab gave the list of names to the authority. Will you challenge Mr. H to publish the original video? I don't know what sort of original video yang Mr. H ada. I don't know about the video. It's not me who published the video. So if you ask me that question, definitely I'm not in position to answer it. Yeah, you have to ask Wahab because itu yang Wahab buat. So Wahab macam mana? Now will you challenge Mr. H to come up with his response? Saya serah semua kepada polis. Datuk, jam berapa video call tu dibuat? Jam berapa? Malam ke, siang ke? Specific time? Allahu Akbar. You tak perlu tanyalah itu. Kalau malam pun bukanlah pukul 2 pagi. Di luar waktu kerja, jadi maksudnya dia dah membatasi profesionalism waktu bekerja tu. Oh, itu waktu itu saya bercuti.
Dan saya tidak di sini pun. Oh, bukan dekat KL. Tidak. Dekat pavilion tu. Oh, bag. My pavilion pula you muncul, ya Allah Akbar. Kalau sakit jantung ni boleh lemah jantung saya. Jadi keep on you see. It's already habis tempoh waktu dah. Maknanya hotel overseas lah. I was on holiday at that time. So begitu. The police will investigate the matter. It is recorded. Nobody can even lies on that. Dia one thing. You believe me? Justice can be delayed, but can be delayed, but it cannot be denied. Hopefully, with this PC, with sort of questions that you ask me, truth prevail at the end. And I hope that orang yang dengar will get a clear picture from my side. Dan itulah yang saya harapkan. I have also instructed my lawyers to start legal proceedings if they need be to the relevant culprits which I think involved in this fiasco. So setakat itu yang boleh saya bagi tahu. Last but no means least, saya harap lepas ni jangan lagi lah datang pada saya dengan soalan-soalan yang bertalu-talu, yang mesejnya banyak. You boleh tengok saya punya WhatsApp sekarang yang saya tak terbuka-buka pun. Jadi begitulah. Terima kasih datang. If any of the lawyers would like to say something, okay. You want to say anything? Puan Wahab akan buat laporan polis selepas ini lah. Dia mesti buat. I mean, the onus is on him now to go and lodge a police report. Macam saya, I've lodged a police report. The police may call me again out of this PC to ask me further questions. So further statements. So I have to be ready to cooperate and do the needful as part of the investigations going on. So Wahab akan lodge report dekat pada polis yang sama ke? Mesti. Tak tahu tempat mana dia. Dia ikut dia punya tempat lah. Macam Dr. Datuk di Bangi, so that's why tajam. So depends on Wahab di tempat mana. Wahab will discuss with this lawyer. Itu dah benda-benda kecil ya. Yang benda-benda besar tadinya video itu siapa buat, ada apa ya? Ada seks berlaku ke. Itu menarik. Jadi yang benda itu sudah berlalu. Saya terima kasih datang bersama pada malam ini, such a good support. Saya harap saya telah dapat memberi penjelasan dalam konteks cerita saya. Saya harap Wahab dah memberi penjelasan yang baik tentang apa yang berlaku. Maaf kalau saya tegur-tegur ada salah di sana sini. So Wahab, do you want to say anything kepada kawan-kawan wartawan yang datang? Just say thank you. Takkan nak kata no comment and I reserve my comment all the time. Terima kasih kerana hadir. Tak ada apa kot nak cakap. Terima kasih lah. Alah, yang itu Google lah. Sekarang hari ni dia trending. Nama penuh. Hari ni dia trending. Nama penuh. Abdul Wahab bin Abdul Kadir Jilani. Jilani J-I L-A-N-I. Okay, can we end here? Okay, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.